Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu lagi pada kali ini untuk meneruskan pula pembelajaran kita dalam bidang Al-Quran bagi tahun 4. Tajuk hari ini tentang kefahaman. Kefahaman surah Al-Ikhlas. Kefahaman surah Al-Ikhlas. Bertarikh hari ini pukul 10.30 hingga pukul 12.30 hari Jumaat. Buku teks muka surat 29. Buku teks muka surat 29. Okey, seterusnya kita boleh tengok buku teks tersebut muka surat 29. Cerita tentang kefahaman surah Al-Ikhlas tu. Dulu sebelum pada ni kita dah baca surah Al-Ikhlas dan kita dah terjemahkan surah tersebut satu baris. Maka hari ni kita ulang, kita baca dulu, sebab selepas pada pembelajaran ni Ustaz nak kamu hafal surah Al-Ikhlas itu, hafal, dan seterusnya kepentingan surah Al-Ikhlas ni juga Ustaz nak kamu hafal. Dia ada 7 ni, 1 sampai 7. Ustaz nak kamu hafal 5 daripadanya, 5 saja. Baik, kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan dulu kita dah dengar dah. Kita dah baca. Ustaz ulang juga sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu bahawasanya Allah itu esa. Allahus samad. Allah lah tempat meminta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun menyamai nabi kita, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita tengok kepentingan. Apa pentingnya surah Al-Ikhlas ini kepada kita? Yang pertama kepentingan dia menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Keesaan itu maknanya kita dah sebut dulu, Allah itu satu, tunggal. Itu makna esa, satu, tunggal. Bila mana kita beramal dengan surah Al-Ikhlas ini, dia akan menguatkan akidah, menguatkan pegangan akidah kita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah itu hanya satu, esa. Yang kedua, kesan dia pada diri kita apa dia? Menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Maksud syirik itu kita menduakan Allah ataupun menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk-makhluk yang lain. Bila kita dah beramal dengan ayat ini, kita dah tahu dah. Contohnya pada ayat pertama tadi Allah dah bagi tahu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu hanya satu. Syirik tadi menduakan Allah, menduakan 3, 4, 5, seterusnya lah. Menyatakan Allah itu berbilang-bilang. Maka kalau kita dah faham surah Al-Ikhlas ini, kita tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun membilang-bilangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan dia yang kedua. Yang ketiga, kita akan sentiasa berdoa kepada Allah. Sentiasa berdoa kepada Allah. Kenapa begitu? Kerana nampak ayat yang kedua Allah sebut Allah lah tempat kita minta pertolongan. Maka kesannya bila kita dah beramal dengan ayat ini, kita dah faham ayat ini, Allah tempat kita minta pertolongan, maka kita akan sentiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sekali ataupun satu kali bacaan surah Al-Ikhlas ini
menyamai 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Daripada mana kita dapat nilaian ni? Kita ambil daripada sini. Kita daripada hadis ni. Nampak? Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Qul huwallahu ahad, iaitu surah tadi, surah Al-Ikhlas, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Itu disebut kita hanya membaca sekali surah Al-Ikhlas itu bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Besarnya ganjaran yang Allah beri kepada mereka yang beramal dengan surah Al-Ikhlas. Walaupun hanya 4 ayat pendek je. Kita baca, kita amal, maka sekali baca menyamai 1/3 Al-Quran. 2 kali baca, tambah lagi 1/3. 3 kali baca, tambah lagi 1/3. Maka jadilah 3/3 Al-Quran ataupun penuh. Kita dianggap kita membaca satu naskah Al-Quran bila mana kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas. Baik, seterusnya yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Dapat syurga mereka yang beramal dengan surah Al-Ikhlas. Maksud beramal ini sentiasa membaca dan memahami isi kandungannya dan beramal lah dengan ayat Al-Quran tu. Contoh Allah kata Allah itu esa, maka kita pegang Allah itu esa. Allah tempat meminta pertolongan, maka kita hanya minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan, kita pegang akidah begitu bahawasanya Allah ni tidak ada ibu dan ayah, serta Allah tidak adanya anak-anak warisan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun menyamai ataupun boleh dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah beramal, dah faham, dah jitulah akidah kita, maka itu dia Allah sebut syurga bagi mereka. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan bacaan, dengan kita memperbanyakkan kefahaman terhadap surah ini, ataupun kita bagi tahu sahabat-sahabat kita yang lain, maka terhapus dosa. Kenapa? Kerana kita telah melakukan kebaikan. Bila kita buat benda yang baik, maka dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, yang terakhir, membentuk kepribadian Muslim, membentuk diri kita menjadi Muslim yang baik, akidahnya tepat, pegangannya jitu, tidak mendudukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak minta bantuan kepada makhluk-makhluk yang lain. Itulah yang kita nak di sebalik kefahaman surah Al-Ikhlas ini. Baik. Seterusnya, ni ada bahasa Melayu, sengaja sertakan untuk membantu sahabat-sahabat kita untuk memahami surah tadi. Apa yang perlu kamu buat? Ini dia. Pertama, hafaz surah Al-Ikhlas tadi. Hafaz. Kedua, salin. Salin kepentingan surah Al-Ikhlas ke dalam buku Al-Quran. Kepentingan tadi ada 7 kan? Ini kepentingan tadilah. Ni ada kepentingan 7. Ada 7. Maka salin je lah. Salin 7. Kemudian hafaz 5 sahaja kepentingan tadi daripada 7 tadi. Ada 7 kepentingan, kamu hafaz 5 sahaja. Hafaz surah Al-Ikhlas, kemudian hafal pula 5 kepentingan surah Al-Ikhlas. Itu saja apa yang perlu kamu buat pada hari ini atau pada minggu ini, pembelajaran pada minggu ini. Wallahu alam, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.